A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah azim. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita mula dengan baca umum kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur Allah SWT kerana pada malam ni kita sambung perbincangan kita. Dan sebelum kita pergi kepada perbincangan, sebagai peringatan kita sebagai tetamu Allah SWT, tetamu Allah masuk ke dalam rumah Allah, iaitu masjid Allah SWT, jangan lupa 5 perkara, 5 perkara. Yang pertama, semasa nak masuk, tengok kaki kanan ke kiri. Nombor 1 masuk tu kanan ke kiri. Kalau tanya, orang kata kanan belakang. Tapi masuk tadi dah ingat lakuh kanan ke kiri. Biar kita masuk ke masjid dengan melakuh ke kanan. Kemudian yang kedua, baca doa. Doa masuk masjid. Doa masuk masjid ni supaya Allah SWT sentiasa membuka hati kita. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa maghfiratik. Ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pintu hati aku, pintu-pintu. Iaitu pintu apa? Pintu rahmatmu dan pintu keampunanmu. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa maghfiratik. Minta supaya Allah SWT membuka pintu rahmatnya kepada kita dan juga pintu keampunan. Sebab kita masuk masjid ni nak 2 perkara. Yang pertama, supaya dosa-dosa kita diampun oleh Allah SWT. Bermakna kita berjalan daripada rumah supaya segala kejahatan tu jatuh dan boleh kebaikan. Yang ketiganya, apabila masuk ke dalam masjid ni, iaitu jangan duduk melainkan sembahyang sunat 2 rakaat, sunat tahiyatul masjid, sebab meraih sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelimanya ialah niat iktikaf. Ni terlupa juga. Kadang-kadang masuk demok duduk lalu. Duduk masuk tu duduk lalu. Dok semayang 2 rakaat. Dok semayang. Sebab apa? Kita rasa biasa je tu. Semayang sunat je kan. Jangan sebut sunat je. Sebab sunat ni ada pahala. Pahala ni apa benda? Kalau kita atas dunia, kita nak piti, nak beli tanah, nak piti, nak buat rumah, nak piti, ya, nak beli perhiasan, nak piti. Tapi apabila kita mati, nak kenapa? Nak pahala, nak pahala. Nak beli syurga dengan pahala, ya. Nak beli bidadari, nak pinang bidadari dengan pahala. Nak makan buah-buahan dengan pahala. Jadi perbanyakkan pahala lah. Jadi nak banyak pahala ni jangan kata sunat je. Hak sunat ni kata buat boleh pahala, tak buat
kosonglah, sia-sia. Tak buat sia-sia. Baik, kita hak mudah-mudah masuk tu semai niat iktikaf kerana Allah SWT. Yang kelimanya iaitu duduk di saf pertama. Duduk saf pertama. Ni payah juga nak mari saf pertama ni. Sebab kita dengan maaf lah kita kata kita suka duduk belakang. Nak duduk belakang sedap apa? Sebab nyandor, sedap nyandor. Dok salah nak nyandor tu. Tapi ralik nyandor tu dok sedor. Dok sedor. Minta maaf ni. Dia ada hak nyandor tu kening lalu saya tengok dia kata kita malam ni. Nyandor. Baik. Jadi biasa je nyandor ni ralik. Apa boleh ralik dok sedor. Dok sedar senggup. Apa bila sedar lagi dah kenapa? Tak tahu kenapa, tahu hak kata. Sedar senggup. Sedar senggup. Baik. Jadi hak tu 5 perkara kita sebut supaya kita sentiasa ingat apabila masuk dalam rumah Allah SWT. Baik. Jadi kita sambung lagi berhubung dengan jaga makan. Jaga makan. Sebab apa ada setengah-setengah makanan ni Allah SWT mengharamkan. Maka dia kata keburukan memakan makanan yang haram. Walaupun sikit, kita kata tak apa sikit je benda haram. Sikit pun benda tu haram. Ya. Sikit pun benda haram. Macam kita buat hak makruh juga. Makruh je. Jangan kata makruh je. Makruh ni buat tak ada pahala. Tinggal dapat pahala. Jangan je kalau kita kata sikit je, tapi tak cecok masuk dalam nasi sikit je, nak makan tau. Sikit je tak cecok tu, tak makan. Bukan tak cecok, ailiu orang nitik. Ailiu tengah-tengah dia makan-makan cakap-cakap pun masuk dalam pinggang kita. Agak-agak masa tu nak makan nasi. Yang makan ailiu masuk dalam tu ya. Jadi kita kata benda tu berjaga-jaga. Jadi maknanya haram ni adalah berjaga-jaga dan berwaspada. Begitu juga makruh ni daripada karaha. Makna dia teguh, dilarang. Jadi dilarang tu jangan langgar border. Macam kita lalu ikut Sipang 3 tu kan, Sipang 4 ni kan dia ada border, jangan lompat border tu. Ada polis kena samang no. Tak ada polis tak apa kita tak apa. Tapi ada polis dan ada polis ni kita ada akhlak. Jadi sebab tu kita boleh berhenti kalau api merah. Tapi kalau orang langgar api merah kita kata mana? Tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Kita nak derah juga. Dia potong tu pergi. Apa bila melanggar? Padam muka tu. Padam muka tau. Sebut padam muka. Baik. Jadi begitu juga benda haram. Benda haram ni Nabi SAW sebut. Dia kata kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Maksudnya setiap daging yang tumbuh daripada memakan makanan yang haram, api neraka terlebih layak dengannya. Makan makanan haram sikit je, tapi nak rasa kalau kita maaf dia kita sebut kalau orang isap rokok. Sini ada kalau isap rokok. Sebab apa masa rapat dengan bibir tu dia tahu. Patutnya telang api-api tu patutnya tau. Tapi oleh kerana api dia kata. Api. Pada sikit je. Baik. Kalau kita meceh tu kalau ceh gini, ceh tu dia sengguh api gini. Kita lepas meceh ke kita kau pegang. Kita lepas. Sebab apa lepas? Panah gitu juga kita apabila masuk neraka, fannaru aula. Neraka lebih aula baginya bagi sebab apa? Makan makanan yang haram. Jadi oleh sebab itu kita berjaga-jaga makanan kita tu takut termasuk dalam perkara yang haram. Dan orang yang warok, kita sebut dulu orang yang warok, dia menjaga bukan saja haram tetapi menjaga daripada perkara-perkara yang syubhah. Baik. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu taala anhu, kata Imam Ghazali, wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal bina'i ala sirjain. Ibadat dan ilmu berserta memakan yang haram adalah seperti bangunan di atas kumpulan yang tahi. Kata dia. Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata ibadat, kita buat ibadat, kita belajar tapi capur benda haram. Umpama buat rumah ataupun buat bangunan atas hak tempat orang kupur tahi. Sebab apa? Sebab
Ibadat molek dah. Tapi duduk tempat dak molek. Gimana? Ya? Kita bukan tempat tarik depan orang buang tong sapoh tu rasa dah. Nyembuang depan aku ni tong sapoh. Ya? Buat rumah tempat orang buang sapoh. Ya? Tak cakap nak bunyi mulut kita dah. Sebab tu dia kata jaga benda haram tu. Ibadat tu makna ibadat sah. Tetapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Macam kita ibarat kita kata bawa satu benda tetapi benda tu campur belaka. Dalam raga kita tu campur antara ikan dengan ular. Ikan dengan ular. Jadi agak-agak berani tak seluk dalam raga. Ikan dengan ular campur. Kalau kena ikan boleh tahan. Kalau kena ular pula ular sunduk-sunduk. Jadi begitu juga dalam bab makan minum. Kalau campur tu ibadat campur dengan benda haram. Jadi gimana? Jadi rosok benda-benda yang comel jadi rosok. Jadi sebab itulah Imam Ghazali kata umpama orang yang belajar tetapi campur dengan makanan haram. Belajar tapi makan daripada makanan haram, seumpama dia kata sebab buat bangunan di atas kumpulan. Itu di antara bab-bab perkara yang menyebut berhubung dengan perkara makanan disuruh kita jaga. Baik, seterusnya. Yang kelima. Jaga maksiat zahir ni engkau peliharakannya daripada tiap-tiap yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan jadikan dirimu seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi Allah Subhanahu berfirman, dan mereka yang memelihara akan faraj mereka, melainkan untuk isteri-isteri mereka atau gundik-gundik mereka, maka mereka tiada dicela oleh syarak. Jadi Allah SWT sebut ciri-ciri orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Jadi Allah SWT sebut berjaya orang-orang yang beriman. Orang beriman yang berjaya macam mana? Yang pertama, allazina hum fi salatihim khashi'un. Dia semayang khusyuk. Kita bincang ni sebab kita bincang dulu. Khusyuk tu apa benda? Khusyuk ni dua perkara. Yang pertama, rasa tenang. Yang kedua, rasa takut. Tenang dan takut. Maknanya berhati-hati. Semayang berhati-hati, takut-takut rosok. Kita ibarat kita semayang ni ibarat bawa air. Air tu penuh molek. Kita buat berlari ke kita jalan berlalu? Kita jalan berlalu. Air pula hak ni air hak kita sayang. Air buah. Air buah nak kata. Air buah apa? Air buah lima ataupun air buah orange hak kita kata asli. Dia kita kocok tu memang dah takut tupuk. No. Jadi begitu juga dalam semayang. Takut semayang kita tu tupuk. Apa boleh tupuk? Kurang markah. Betul tak? Baik. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah SWT, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berjaya ni ialah orang yang sentiasa menjaga daripada perkara-perkara yang lara. Lara, benda hak sia-sia. Sebab apa? Sebab apa bila buat benda sia-sia ni dia jadi rosak banyak. Ya? Misalnya kalau kita duduk ramai-ramai bercakap perkara yang sia-sia, tak ada makna, bergurau banyak, apa akan jadi? No. Ataupun main benda-benda hak sia-sia. Galik main ni kadang-kadang tak sedar ikan buruk.
Marah dengan balik kena marah oleh isteri. Isteri kata, dia kata apa tak masuk lagi dari ikan lambat sapat. Sebab apa mak lapar? Sehingga kedai dia. Kedai mana? Kedai mai haji je. Mai suka-suka. Tapi apa dia suka-suka tu kali tak sedar. Ikan buruk. Tu contoh. Baik. Wallazina hum lizakati fa'ilun, dan juga orang yang sentiasa mengeluarkan zakat. Makna zakat pembersihan harta benda dan pembersihan jiwa. Dan dia seterusnya kata Allah SWT, wallazina hum li furujihim hafizun, orang yang jaga kemaluannya, farash, kemaluannya. Baik. Jadi kemaluan ni dia kata illa ala azwajihim, melainkan kepada isteri-isteri mereka, au ma malakat aimanuhum, ataupun hamba sahaya perempuan, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela. Maknanya Allah SWT sebut jaga kemaluan kecuali isteri. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, dia kata engkau tiada berkemampuan memelihara farash itu melainkan dengan memelihara 4 perkara. Ya. Kita jaga kemaluan kita ni, dia kata memang tak boleh jaga melainkan kita jaga 4 perkara. Yang pertama, memelihara mata daripada melihat perempuan asing. 1. Kita sedap tau tengok orang lalu comel. Comel. Lepas tu anak siapa nak kenal. Okay. Mula-mula lalu sebut comel aja, comelnya budak tu. Lepas tu yang kedua, budak siapa, anak siapa, nak kenal anak siapa. Yang ketiga, pusing yang ketiga, nampaknya ya ke bukan. 3 kali tengok hukum gua ni. Ada. Dah gitu start pakai tengok sekali dah. Dia lalu tu pakai pusing semua dah. Supaya juga tengok lama, tapi dok sekali dua tapi tengok pusing. Siapa musim dekat sakit tekuk-tekuk. Tu pun tak boleh, haram. Baik. Kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, man lam yahfaz ainahu lam yahfaz zakarahu, wa man lam yaqdir ala ghad basarihi lam yaqdir ala hifzi dinihi, wa zinal aini min kaba'il sawair al muaddi ila zinal farj. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sesiapa yang tiada memelihara matanya, barang siapa yang tak jaga mata, nescaya ia tidak dapat memelihara zakarnya. Dan sesiapa yang tidak dapat berkuasa ataupun memejam matanya, nescaya dia tidak ada berkuasa memelihara agamanya. Dan zina mata itu ada sebesar-besar dosa kecil yang membawa kepada zina farash. Baik. Jadi Imam Ghazali bawa, dia kata barang siapa yang tak boleh jaga mata, ya? Kalau orang tua dulu dia kata mata keranjang. Kita tak tahu mata guna mata keranjang, tak tahu disebut mata keranjang. Baik. Nescaya dia kata tidak berupaya memelihara zakatnya. Tengok orang comel kan, tengok ikut belakang guna, dia pakai comel, gata depan jalan depan guna, depan kita tu bawa motosikal, gedung-gedung depan guna kita. No. Ngah juga tau. Ngah tu tak boleh. Ngah mai senggo. Ngah dia kata. Baik. Apabila ngah mari ni, dia kata akan merosakkan hak kita tengok tu mata tu guna jadi. Dan sesiapa yang tak berupaya memejam mata, mana nak alih pandangan dia, nescaya tidak ada berkuasa dia memelihara agama. Hubungan mata dengan agama, sebab benda tu benda haram. Jadi orang warak dia jaga agama. Apabila jaga agama, jaga perkara-perkara walaupun benda tu kecil. Sebab Imam Ghazali kata zina mata ni, zina mata
sebesar-besar dosa kecil. Sebesar-besar dosa, tapi dosa kecil. Jangan sebut kata kecil je. Minggu lepas kita dah sebut, Nabi lalu kawasan kubur. Nabi kata 2 kubur ni, orang dalam kubur ni sedang diseksa oleh Allah SWT. Kira apa? Dosa kecil je. Bukan dia syirik kepada Allah, bukan dia berzina, bukan dia mencuri, tetapi dia buat air kecil yang tak tuh. Orang kata tak tu, mana tak bergaduh. Kita nak sebut, kita apabila buang air ni, air kecil lah. Kalau orang kata pergi, orang dulu kata pergi sungai kecil, kita buang air sambil berdiri. Molek pahit kita tu cong kira. Lepas cong kita ambil air guna. Dia tuh dah. Tuh dah tu. Orang kata panggil tuh dah. Dok tu, apabila dok tu kita pun zik seluar kita. Dia pun keluar. Kadang kita pergi semayang, soh tak semayang? Itu satu hal. Lebih-lebih lagi kalau dia ada penyakit dedah. No. Jadi dah nak buat guan. Ustaz payuh sebab apa? Sebab jamban dan ni kok jamban gitu belaka. Nak jamban gitu belaka. Kita masuk dalam jamban tu bukanlah kita duk sorang ke? Duk sorang, apa dia sorang ada orang tengok tau. Makhluk macam kita tak tengok dah. Tapi makhluk asing tu ada duduk dalam tunggu tengok. Sebab tu apabila nak masuk dalam jamban tu baca doa dulu. Doa. Supaya makhluk yang ada dalam jamban tu tutup mata belaka, tak mau tengok. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan? Kita baca. Dah masuk tu baca dah. Dah nak baca saya. Dah ingat pun masa tu. Dah ingat pun apa? Nak kecil sangat dah. Baik. Kita duduk, kita buka, kita duduk, buang air kecil, buang baru. Biarlah ke mana berdahin sikit ke, biar tu betul-betul bau pakai seluar. Kita nak buat apa pun kalau gaduh, tak sempurna. Kalau kita ambil paku nak paku dinding, kalau gaduh, kita paku tangan ke paku-paku. Selak-selak tangan kita darah. Begitu juga nampak ibadah. Kata kecil je, buang air kecil pun ada hubungan dengan ibadat sekarang. Kemudian yang kedua pula, apabila kita masuk dalam tandas tu, kita buang air, kalau masa kita buang tu dalam tandas tu ada air kan? Ada air, dia melawang air, dia jadi guna. Dia neting keluar tu, neting keluar. Dah apa ustaz, sikit je kan. Hak tadi sikit ni. Sikit najis tak najis? Kalau hak tengah jalan tu dah apa dah. Hak ni hak dalam ni. Hak tengah jalan tu dia kata najis yang payah. Hak dalam ni kita boleh usaha selamatkan. Dan ni tandas main jalan gitu belaka. Hak tak ada orang duduk jarang hak duduk dah. Baik. Hak tu hak hebat lagi, dia pakai tak ada malu, tak ada aib dah. Pergi seru pakai mu sebelah aku sebelah. Tapi kalau jenis hak tu dia jeling. Gua ni. Dia pakai ukur mana panjang. Hak tu bahaya lagi. No. Lepas tu basuh mana hak tu? Ada air dah. Pakai jetik dah Hasan, pakai jetik. Pakai jetik dah. Jetik je. Dok lak pun kepala dia tu. Nak pakai jetik boleh kena lak kepala dia. Mak ada sahabat lain siapa kata ni. Lak kepala dia. Supaya comel lah licin. Baru pakai seluruh. Baru kita kata kadang nak semayang, kadang dak was-was. Jadi nak sebutnya dalam perkara ini Nabi SAW bahagian mata pun kalau kita tak jaga molek, dia kata zina mata maksudnya ada sebesar-besar
dosa kecil. Sebesar-besar dosa kecil. Maksudnya gini, kalau ikut imam lain, Imam Nukaim Syafi'i, dia kata dosa kecil ni kalau kupur jadi besar. Ini sikit je, esok sikit je, lusa sikit je. Kalau kita berhutang hari ni 5 sen, esok 5 sen, lusa 5 sen. Kalau sebulan jadi berapa? No, 5 sen. Kalau roti khamak suti berapa dah ni? Roti khamak suti 50 sen dah, contoh 50 sen. Kalau seminggu jadi berapa? No. Suti je ustaz. Hutang suti je. Hari ni suti, esok suti, tolak suti. Bila kita nak bayar? Kita kira gitu. Supaya kita ni apabila berhutang cepat bayar. Lebih-lebih lagi hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua dia kata memelihara hati daripada memikirkan perempuan yang asing. Takut dia kata apabila jumpa tu Allah comel sungguh budak tu. Balik ke kanan comel sungguh. Khabar pula kepada orang rumah pula. Orang rumah tahu dah comel gi balau pula situ dah. Dah kata comel-comel. Kita tak comel. Sebab tu apabila kita tengok orang puan comel ni, tengoklah dulu, aku lebih comel lagi. Aku lebih comel. Sebab tu orang puan dengan mak dia, orang puan pula, dia ni kena jaga sama supaya suami dia kata balik comel sungguhlah dia. Ambo jumpa dah tak ada comel tapi comel lagi dia. No. Baik naik tangga tu bau dah, wanginya bau dah. Jadi mesra. Tak sadar. Tapi kita ni apabila umur tu gatal orang tu, ni kan semua gatal. Yang gatal orang tu ni. Orang puan umur nekat dia berbeza dengan orang lelaki. Orang lelaki umur nekat dia perasaan lelaki yang tu dok luntur. Kalau orang puan kau tu dia ada luntur sikit. Jadi kena belajar bab ni, bab rumah tangga. Jangan masa muda dulu pakai kain, makna kita kata pasal muda depan seisteri pakai kain belah. Kain belah ni, nak sebut kain belah comel ni, tengok sama. Tapi apabila tua ni pakai kain belah juga. Kain belah mana hak lama tu. Kalau hak buat sahang tu cakuk tu dah, kena bau lalu je. Allah, gua ni bau sedap ni. Kata bau sedap. Jadi selera tu tak ada. Kalau ibarat kita makan ayam yang tu makan selera tak ada warna. Jadi nak sebutnya hubungan suami isteri tu kena rapat molek dengan ada kemesraan antara satu lain, ambil hati. Suami ambil hati isteri, isteri ambil hati suami. Dengan mana? Orang tadi nak baik dengan orang lain tak ada dah. Sebab tu kita kan makin tua ni makin manja. Orang lelaki orang lelaki ni makin tua makin manja. Kadang-kadang sakit sikit, Allah hamba sakit. Sakit sungguh lalu. Kalau orang puan tak begitu. Kita orang puan kita sebut hamba sakit dah sakit kita pergi klinik dah. Itu je. Tapi kalau kita sakit, Allah sakitnya, ambil doa air sikit, jangan pada apa ni, ngerang lalu dah. Tu sifat orang lelaki. Sebab orang lelaki ni makin tua makin dia nak maju. Kita nak tahu dak maju cuba orang lama dah dia mati isteri, nak cari isteri lain. Tapi orang puan dah. Orang puan tu tak apa dah nak kena kita rasa sedap duk seorang dah. Dia kata tak ada seorang dah. Tapi orang lelaki dah. Orang lelaki apa mati suami isteri, dia nak juga cari teman hidup. Sebab apa? Nak makan minum dia senang. Sebab orang lelaki ni jenis malah ni. Minta maaf jadi malah orang lelaki ni. Malahnya masuk malah. Masuk malah. Ya? Jadi boleh pula isteri yang malah juga. Dua kali ya. Dua kali. Baik. Suruh gosok baju malah aku. Malah aku. Baik. Yang ketiga, memelihara perut daripada memakan yang syubhah. Ya. Jadi dia kata antara jaga faraj ni ialah menjaga perut daripada memakan perkara-perkara yang syubhah. Perkara syubhah hak mana? Iaitu perkara-perkara yang boleh menyebabkan apabila salah makan menjadi haram. Baik. Dan yang keempat, memelihara perut daripada tersangat kenyang
kerana sekalian yang demikian itu menggerakkan syahwat. Kita baca dah minggu lepas. Sebab kita dilarang makan makanan yang banyak. Sebab dia boleh membawa kepada sesuatu yang boleh menyebabkan kita ni syahwat kita lebih daripada perkara yang sebelumnya. Baik. Kemudian seterusnya menjaga anggota tangan. Hak ni hak kena jaga molek ni ya. Jadi faras ni sesat. Engkau pelihara anggota kedua-dua tanganmu itu satu daripada memalukan orang Islam. Memalu sini pukul orang Islam lain. Dia sebut palu. Palu maknanya pukul orang Islam lain. Maknanya menzalimi orang Islam yang lain. Sebagai contoh, dok semena-mena dia kedebang atas belakang. Gura-gura tu gura. Gura-gura ni siapa lekat di membitang atas belakang, bukan gura tu dah. Jadi menzalimi ataupun apa-apa cara lain. Menzalimi orang Islam yang lain. Satu. Oh ni jarang buat dah. Yang kedua iaitu mencapai harta yang haram. Tangan kita ambil benda-benda yang haram. Sama ada dalam bentuk kata curi atau benda itu sendiri haram. Sebab itulah kita kata kalau arok, pegang arok haram, hidang arok haram, beli arok haram. Jadi kita kena jaga molek hak ni sebab takut-takut salah pegang benda-benda yang haram. Hak tu kalau arok. Kalau kita kata orang muda-muda pula gosok, mu gosok aku gosok. Naik atas bukit lah, bukit contohlah kita kata pagi Jumaat naik Bukit Besar, pagi Jumaat naik Bukit Besar, mu tolak aku tolak mu. Ni pagi Jumaat ni, pagi Jumaat, janji sepasang tu janji esok kita pergi Bukit Besar dah, kita panjat Bukit Besar. Satu. Kabur kemuk nak pergi study. Tapi study naik Bukit Besar. Naik ramai-ramai. Ataupun naik sekumpulan. Di satu kumpulan sekolah, laki puan naik. Cikgu pula. Cikgu pun ada sekali. Cikgu kata, mung kata kalau payah aku akak. Cikgu akak. Apa hukum pegang tangan anak dara orang? Akak. Apa hukum dia? Dah apa kan latihan kan? Latihan pun setuh tangan laki, tangan puan tanpa berlapik jadi guna. Haram. Dah haram hukum jadi kat mana duduk tempat haram? Kalau kita berlaku hak lama-lama dulu, astagfirullahalazim dulu zaman jahil. Kena istighfar cepat. Masa gini-gini dulu Allah dak sedar saya nak buat mana. Masa tu masa dak belajar, mari belajar ni Allah. Nampak hak lama-lama. Nampak zaman muda-muda dulu, zaman sekolah muda-muda dulu. Kalau naik suka sangat kalau naik, kalau ada kawan-kawan puan. Sebab apa? Allah, kalau ada kawan puan mu tarik aku ganda mu ganda aku. Masa tu, masa jahiliah, istighfar cepat. Istighfar, kemudian ya Allah ya Tuhanku, hak dulu aku buat tu masa jahiliah ya Allah. Masa aku dah erti. Sekarang ni aku belajar, moga-moga jangan berulang lagi perkara tu. Hak tu kita sebut dalam mana? Hak kat mana kita sebut tu? Kita sebut dalam baca doa antara dua sujud. Kita minta Allahumma ghfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa aku, hak lalu, hak akan datang, ataupun jangan engkau mengekali akan dosa-dosa yang ada. Allah. Satu. Warhamni, kalau mudah ampun dosa aku ya Allah, hilang kasih sayangku denganmu ya Allah.
Aku minta mu kesian ke aku, sebab aku ni hamba-Mu yang lemah, hamba-Hamba-Mu yang lemah, lala sokmu, leka sokmu. Yang ketiga, wajburni. Apa makna wajburni? Ya Allah yang Tuhanku, selamatlah aku daripada sebarang kekurangan. Aku ni serba kurang ya Allah, biar jadi rasa cukup sempurna. Yang pertama, kurang sabar, wajburni. Yang kedua, kurang bersyukur. Yang ketiga, apabila orang tegur, aku cepat meleting, kurang aku nak jaga-jaga. No. Yang keempat, kurangnya aku dalam beramat-amati, bercakap, bertutur, semua kurang. Ya Allah yang aku, tutuplah kekurangan aku ni, beri kepada aku ni, supaya aku rasa sempurna dan lekat semua depan-Mu ya Allah. Kita baca wajburni. Kemudian kita minta warfa'ni. Ya Allah ya Tuhanku, angkatlah aku. Warfa'ni, angkat. Angkat yang pertama, angkat di sudut iman kita, supaya iman kita naik semua. Jangan iman kita kau turun. Iman kita ni dari sehari ke sehari naik semua. Jangan iman kita ni sehari ke sehari naik turun, naik turun, naik turun. Takut apa dia naik turun, dak naik-naik. Dia guna. Ataupun naik dak turun-turun. Kita bimbang kita mati ala ke turun. Ya. Kemudian kita minta juga supaya Allah SWT angkatkan derajat kita, bukan sening apabila masuk dalam kubur. Angkat derajat supaya duduk bersama-sama wa akna bisalihin, bersama orang yang soleh. Kan ni doa Nabi dah, doa Nabi ni. Supaya mati dan wa'alhiqni bisalihin, duduk bersama-sama orang soleh. Nabi Yusuf doa, Nabi doa supaya dia ni Nabi pun masuk bersama orang soleh. Dah nak masuk soleh mana? Atas dunia dak kawan dengan orang soleh. Ini dak kawan dengan orang soleh. Allah. Sebab itulah kita dah sebut sebelum daripada ni, kita apabila susah kita akan cari kawan. Tahu tak? Dia nak cari kawan mana? Sebab atas dunia dulu kita dak kawan. Dak kawan dengan Quran. Ajak baca Quran, ajak baca Quran, dia sebut mata kelabu. Mak dia, kena. Mari dengar Quran, tinggal spek. Ajak dengar Quran tinggal spek. Spek saya tinggal ada. Itu contoh ni. Apa boleh ajak macam Quran? Ada kerja. Ada kerja lalu. Alasan ni kita nak jawab doa ni depan Allah SWT kan. Quran kata minta maaf, aku dah jadi kawanmu. Dia nak kawan dengan sedekah, dak rajin sedekah. Adalah kocek, tapi ada piti tak ada. Ada piti tak ada semua, tak ada. Ambo tak ada piti. Ambo tak ada piti. Kalau dia korang, Allah juga nak contoh deh. Contoh. Napa ya Allah. Ni dak ui kita tu. Hak dia? Ya. Sebab tu orang tua-tua pandai. Ayung buah kokek ulu golok. Hak dia lokek, hak orang dia nak. Orang Allah. Kita tak berasa, kadang-kadang kita tak berasa, kita ambil benda orang secara tak langsung. Contoh. Kita ada dah benda tu. Kita mak cukup dah makan kita. Tiba-tiba marilah kata nak orang beri bantuan, kita berasa mana? Dakwi aku gatik, rasa kat rumah aku. Padahal kita cukup dah. Ya. Jadi hak ni akan membawa bencana akan datang. Baik. Jadi kita nak angkat yang pertama supaya apabila bersama duduk dalam kubur nanti duduk dengan orang-orang soleh. Naik ke lepas kubur pada mahsyar. Pada mahsyar nanti kita nak supaya duduk bersama-sama dengan 4 orang calon utama. Yang pertama duduk bersama para anbiya yang mursalin. 1.
Hak tu yang minta sangat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Aku kawan tadun ini nak kawan dengan orang yang sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul. Boleh duduk bersama Nabi Muhammad, Allah sukanya kita. Yang kedua, nak duduk dengan para syuhada, orang mati syahid. Dia nak mati syahid pun dia sebut mati sebut pegang sikitnya, pusing belakang lalu dah. Pegang Allah takut ya, hamba takut sama bung, takut bung. Betul? Sebab tu sahabat ni dididik macam mana? Dididik dengan rasa sabar dan rasa tak nak. Apabila ada benda depan ni, benda hak, apa benda hak menakutkan, dia nampak Allah SWT. Allah Maha berkuasa. Yang menentukan hidup mati bukan manusia, bukan peluru, tetapi Allah SWT. Allah. Bukan nak mati, tapi yang menentukan mati hidup tu bukan kerana sakit, bukan kerana tua, tetapi izaja ajaluhum, siapa aja. Apa kita tengok gitu, apa dia ketuk saja tu. Kita umur ni berapa dah? Hampir 40. Tapi apa ajar dia tak kira. Tengok ginilah, kicap dengan roti. Mana dulu dispire? Dispire habis tepung. Kicap dengan roti biasanya. Orang atau roti berapa hari dia tahan dia? 3-4 hari dah. Kicap? Kadang sampai setahun kicap satu dah. Jadi kalau kita jenis roti, aku takut aku jenis roti. Roti ni maknanya apa benda tu? Kulak. Kulak orang nak makan dah. Kita bimbang kita juga. Kita bimbang iman kita kulak. Allah Rabbi. Maknanya sebab tu kita kena gilak semua. Baik. 2. Yang ketiga, kita nak supaya kita dapat bersama-sama dengan as-solihin, orang yang soleh. Orang yang soleh. Dan yang keempat, nak duduk bersama as-siddiqin, orang yang membenarkan Al-Quran dan membenarkan Al-Hadis dan membenarkan orang yang membenarkan Quran. Ya? Sebab tu antaranya ialah para ulama. Para ulama yang membenarkan Al-Quran dan Hadis. Tu kita minta semua dengan Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Kerja tu kerja mana? Kerja kita dia kata warfa'ni, kita doa, ya Allah tingkatkan, angkat kan kita kan dulu kan masa kerja setengah kerja mula-mula tu khani biasa, kemudian jadi ketua khani, kemudian naik sikit lagi, perasa naik lagi, akhir-akhir siapa pengaruh, lepas tu jadi ketua pengaruh, lepas tu jadi peceng apa dah jadi makna pengaruh semua tu dah. Saya nak sebut apabila dia kata apabila jadi ketua pengaruh tu sedap, keluar peceng dapat berapa? Contoh orang, kalau orang dia ketua pengaruh, Allah peceng dan berapa? Dan sekarang T sekian ataupun C sekian ataupun grade sekian. Allah tak cukup makan. Tapi kalau peceng ketua pengaruh berapa? Ketua pengaruh hadiah apa? Hadiah kereta sebuah. Allah hebat ni. Jadi kita gitu juga, apabila biar peceng kita tu mati kita ni, Allah SWT kata berpuas hati denganmu mati. Sebab apa? Sebab aku dapat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuhan panggil Allah, ni hamba aku ni, hamba aku redha, hamba aku sayang. Allah Rabbi. Kalau gitu pengakuan daripada Allah SWT, Allah. Jadi oleh sebab itu rebutlah peluang ni, mulai apa nak kita nak sama-sama berjumpa di hari akhirat nanti dengan keadaan yang comel dan keadaan yang mendapat redha Allah. Antara perkara dapat redha Allah ni, dapat tengok wajah Allah SWT pada hari akhirat nanti. Jadi insya-Allah ni kita sambung semula peranan tangan dalam mendapat redha Allah SWT dan menjauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekadar dulu untuk malam ni, aku qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat.
rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Wallah.